Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang semua. Saya Hasnida Binti Ibrahim akan bersama-sama dengan anda pada hari ini untuk berkongsi ilmu yang sangat penting sebagai seorang Muslim. Umum mengetahui zakat merupakan salah satu sumber ekonomi utama bagi negara Islam termasuklah negara kita. Justru itu, pada sesi kali ini, kita akan mengupas tentang peranan zakat. Di akhir sesi ini, diharapkan semua pelajar dapat mengenal pasti peranan zakat dalam membentuk pembangunan ummah. Pada sesi pembelajaran ini, kita akan mempelajari jenis bantuan zakat, peranan zakat dalam aspek pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan pembangunan modal insan. Assalamualaikum. Ustaz, Ya saya. ada orang tanya ni, selain bantuan wang ringgit, zakat apa lagi yang boleh dimohon? Okey, kau mau jawab begini. Sebenarnya bantuan zakat ni di bawah Majlis Agama ni kita ada lebih daripada 50 jenis agihan bantuan yang boleh kita bantu kita salurkan. Sebagai contoh, di belakang ini adalah sebuah rumah baru yang telah pun kita sumbangkan kepada asnaf. Dan juga selain pada itu juga kita ada juga bantuan-bantuan lain, seumpama bantuan modal peralatan yang bagi orang nak berniaga. Dan juga kalau macam contohnya orang-orang yang sakit, yang hari ni perlukan katil, yang perlukan mesin pernafasan, alat pernafasan dan sebagainya, dan kita ada pelbagai jenis bantuan mengikut kesesuaian keperluan kepada asnaf tersebut. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bolehlah berhubung dengan pihak Majlis Agama di cawangan-cawangan ataupun di mana-mana sahaja wakil-wakil kita ada untuk dapatkan kepastian jenis-jenis bantuan yang telah pun kita sediakan, insya-Allah. Assalamualaikum. Berdasarkan video tadi, tidak dapat disangkal lagi di Malaysia, zakat yang dikelola oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri telah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan kualiti dan potensi setiap umat Islam dalam pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan pembangunan modal insan. Ayuh sama-sama kita saksikan tayangan video bagaimana peranan zakat telah berjaya membangunkan ekonomi asnaf melalui bantuan perniagaan. Lepas ni saya punya pendapatan meningkat lah. Boleh menganak apa semualah. Harap sangat macam tu. Rasa dah harus sangat. Sebabnya rezeki Allah tu luas. Rezeki Allah tu luas. Percaya Allah tu akan tolong. Yang tu je. Saya ucapkan banyak-banyak sangat terima kasih pada Majlis Ulama Kerajaan Pahang. Dengan bantuan ni agak harap boleh membantulah yang asnaf macam saya ni. Senang pun jangan asyik minta je, kita usaha. Kalau boleh berjaya, insyaAllah nanti kita pun akan bayar zakat. Memang nak compare dengan negeri lain, Pahang yang terbaik. Alhamdulillah di Pahang, saya minta yang anak pun dapat, dan perniagaan pun dapat. Alhamdulillah, saya harap semua pembayar zakat bayar melalui saluran yang betul. Sangat-sangat terima kasih pada semualah tim ni dengan semua bantuan yang saya dapat ini. Selain fokus kepada pembangunan ekonomi, zakat juga berperanan dalam membangunkan pendidikan masyarakat. Di antara peranan zakat dalam pembangunan pendidikan ialah yang pertama, dana zakat dapat melahirkan asnaf yang berketerampilan dan berdaya saing. Yang kedua, dapat mengurangkan kadar buta huruf. Manakala yang ketiga, membuka minda golongan asnaf untuk berhadapan dengan masyarakat luar. Dan yang terakhir, mencetus semangat ingin berjaya dalam kalangan asnaf. Buktinya, jom sama-sama saksikan video contoh peranan zakat dalam membangunkan pendidikan melalui bantuan IPT. Nama saya Muhammad Nur Azlan bin Effendi. Saya belajar di Musim Masa di Jarum kat Selangor. Saya ambil kos Business Administration. Bantuan laptop daripada Mu'id Pahang. Untuk ni saya nak
buah keluarga saya. Lepas tu bantuan laptop ni lagi memudahkan urusan saya lah untuk buat assignment. Sebab sekarang pun saya dah SEM 4, so saya amat perlukanlah laptop ni. Berusaha untuk banggakan kedua ibu mak ayah, untuk ubah nasib hidup mereka dan juga keluarga saya lah. Amat terima kasih lah untuk bantuan yang telah diberikan kepada saya. Saya amat bersyukur dan terima kasih. Sebelum ni saya pinjam laptop member ataupun saya pergi ke library untuk gunakan komputer untuk buat assignment lah. Lepas tu sekarang bila dah ada ni, saya bersyukur lah. Kata tak payah nak pinjam orang-orang kan. Ada barang untuk kita guna sendiri. So, saya amat bersyukur lah. Lebih semangat lah untuk belajar. Nama saya Muhammad Nur Azlan bin Effendi. Saya belajar. Tahukah anda, melalui pendekatan berorientasikan keadilan sosial, Dana Zakat telah berjaya memelihara kebajikan sosial asnaf. Pertama, dana zakat dapat menyempurnakan kehidupan asasi mereka. Yang kedua, dapat merapatkan jurang antara golongan miskin dan kaya. Manakala yang ketiga, menyediakan suasana kondusif dan yang terakhir, berjaya menjamin keadilan sosioekonomi. Buktinya, ayo sama-sama saksikan video ini. Nama saya Nur Sherina binti Syekh Muhammad. Umur saya 29 tahun. Saya tinggal di Melaka. Saya terima bantuan daripada MUIB, bantuan motosikal lah dan Hello Food Rider. Itu memang ada buat permohonan lah sebelum ni. Mereka dimaklumkan ada buka untuk jawatan untuk ni lah, untuk sebagai food rider ni. Jadi saya pun cuba nasib lah untuk apply. Sebab saya memang nak mencari rezeki lah untuk anak saya sebab saya ibu tunggal. Jadi saya kena berusaha keras lah. Jadi kebetulan memang MUIB ada buka. Jadi saya cuba mohon dan saya dapat lah. Memang rasa seronok sangat lah sebab dah boleh start kerja, dah boleh start cari sumber pendapatan kan. Boleh cari rezeki semua. Alhamdulillah. Sebagai ibu tunggal bagi saya kita kena berusaha sebaik mungkin lah. Sebab kita ibu, kita lah bapak kan. Jadi berjayanya kita menjadi seorang ibu untuk didik anak tu, maksudnya kita berjaya jadi seorang ibu yang baik untuk anak kita. Jadi macam-macam cara ada yang kita boleh usaha untuk mencari rezeki. Janji halal lah. Semuanya memang tak sabar terus nak start dan cari. Nama saya Nur Sherina binti Syekh Muhammad. Umur saya 20. Pembangunan modal insan merujuk kepada usaha pemerkasaan insan sebagai modal utama yang perlu diperkembangkan sebaik mungkin. Dengan pembinaan nilai murni agar modal insan yang dibentuk lebih unggul dan berkualiti. Tahukah anda, melalui bantuan dan latihan yang diberikan, asnaf memperolehi rangsangan dan dorongan untuk mengubah diri mereka dan keluarga ke arah lebih positif. Selain itu, Dana Zakat telah berjaya menyediakan generasi berdaya saing, mengubah golongan asnaf ke arah perubahan kendiri yang positif, memperbaiki dan menambah kualiti sedia ada asnaf dan menyumbang kembali tenaga kepakaran asnaf kepada masyarakat. Jom sama-sama kita saksikan bentuk bantuan pembangunan modal insan melalui program bimbingan saudara baru. Mu'alaf yang masuk ke dalam agama Islam ucap kalimah syahadah setiap tahun di antara 200 orang setiap tahun dan dibantu oleh lembaga zakat lagi belum. Lepas dia sebut innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, saki wa amilina 'alaiha wa amil wa mu'allafatil qulubuhum wa fir riqab wal qarimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Supaya amil dia kata apa? Mu'allafatil qulubuhum. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang hari ini yang tergolong dalam golongan mu'allaf dan kita sebut sebagai saudara baru. Teruslah mendalami dalam bidang agama, bagi faham, bagi termasuk dan sampai ke satu tahap kita boleh turunkan kepada sahabat-sahabat kita boleh ajak anak-anak kita. Mu'alaf yang Tuntasnya di sini, melalui dana zakat dapat meningkatkan kualiti asnaf menerusi pengagihan ekonomi secara seimbang, penyaluran kebajikan sosial, penghasilan modal insan serta peningkatan taraf pendidikan. Justru itu, bagi yang berkemampuan, ayo semua kita tunaikan kewajipan kita dengan membayar zakat. Alhamdulillah, setakat ini sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lain kali di hari yang lain. Terima kasih.